Al-Quran kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan kitab akhir, turun kepada Nabi yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kitab Al-Quran ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran untuk belajar dia, untuk ambil iktibar. Maka adakah sesiapa yang nak ambil pengajaran daripada Al-Quran? Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran ini jelas. Banyak tempat Allah sebut tentang Al-Quran ayatin bayyinat, ayat-ayat Allah yang jelas nyata, tidak sama-sama. Sesiapa yang belajar ayat demi ayat, maka dia boleh faham, dia boleh hangguk kepala. Lagi Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kitab dia, setiap huruf yang dibaca Allah bagi pahala. Naknya supaya hamba Allah taala dekat dengan kitab Allah, maka setiap huruf Allah nak bagi pahala kalau hamba baca, kalau hamba mengaji. Yang keempat, kitab Allah Subhanahu wa taala pedoman kehidupan kita. Kita dalam perjalanan nak menuju ke akhirat, maka kitab Al-Quran sebagai pedoman. Antara pedoman yang kita dapat daripada kitab Al-Quran, kita akan dapat tahu ini betul, ini salah. Mana-mana orang mengaji Quran, dia akan tahu. Dia dengar sesuatu perkara, dia kata tak betul dengan Quran ni, kita belajar Quran lagu lain. Kerana Quran kitab pedoman untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Jadi ayat yang ke-13 ini berita gembira, tabsyir kepada orang yang menerima isi kandungan Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata dan dia percaya, dia kata dengan mulut dia dan dia percaya dengan hati dia, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala wahdah. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami, Tuhan yang cipta dan pelihara kami, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala sebut qalu, mereka kata. Kalulah satu orang sekadar berkata Tuhan kami hanya Allah, tanpa dia menerima dengan hati, tanpa dia meyakini dengan hati, maka orang ni orang munafik. Orang beriman, mulut dia kata, hati dia yakin, hati dia menerima. Jadi sini ni qalu rabbuna Allah, mereka meyakini, kata dengan mulut, yakin dengan hati Tuhan kami hanyalah Allah. Maknanya dia boleh menerima akidah tauhid, boleh menerima akidah tauhid yang ada dalam rukun iman. Dia boleh menerima akidah tauhid. Kemudian summa istaqamu, summa istaqamu, dari segi amalan pula, dari segi amalan pula mereka istiqamah. Istiqamah ni maknanya mereka ni dapat teguh dalam melakukan amal. Mereka dapat teguh dalam melakukan amal. Summa ni Allah Ta'ala susuli dengan akidah tauhid, menerima akidah tauhid. Kemudian summa ni dipanggil summa litarahi. Litarahi ni nak beritahu amal kita ni tidak lahir sekaligus, tidak lahir seketika. Apabila akidah betul, amal tu dia mari sikit sehingga sempurna. Sekiranya akidah tidak betul, segala amal tidak diterima, segala amal tidak diterima. Jadi summa, kemudian Allah Ta'ala sebut dari segi amal, amal mereka ni mereka dapat teguh dalam melakukan amal. Teguh dalam melakukan amal, paling kurang mereka dapat buat segala yang wajib. Teguh dalam amal, dapat buat segala hak wajib yang Allah Ta'ala perintahkan, dan dapat meninggalkan segala yang Allah haramkan. Buat hak wajib, tinggal hak haram, paling kurang.
Maka kalau orang ni seperti ni, akidah dia tauhid, amal dia teguh, tinggal buat segala hak wajib, tinggal segala hak haram, Allah SWT sebut bila mati fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan lagi ke atas mereka. Tidak ada ketakutan ke atas mereka ini, ketakutan yang tidak diingini. Takut orang tak sih. Dan fala khaufun alaihim ni ayat masa depan. Hak dia nak pergi depan ni, benda yang dia tidak tahu, dia berasa takut. Oleh kerana dia akidah tauhid, dia teguh dalam amal dia, mala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Allah cabut ketakutan. Allah cabut. Antara ketakutan yang boleh jadi ada, Allah murka, Allah marah. Antara ketakutan yang boleh jadi ada, neraka Allah SWT takut. Jadi oleh kerana takdir, Allah cabut ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Tidak akan berduka cita kerana terlepas perkara yang diingini. Kita nak tinggal dunia, nak pergi akhirat. Orang benda-benda dunia banyak dia sayang. Umur dia, kereta dia, pitih dia, harta dia, adalah sayanglah hati dia. Tapi oleh kerana kat mana-mana pun dia akan tinggal dunia ni, dia akan rasa duka cita. Allah SWT sebut kerana dia akidah tauhid, teguh dia dalam amal dia, maka walahum yahzanun, dia tidak akan berduka cita. Kerana nak terlepas kehidupan dunia, di hadapan dia Allah sediakan syurga untuk dia buat selama-lama. Tidak ada duka cita kepada mereka. Jadi modalnya dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dua. Tauhid pada Allah SWT, istiqamah amal kita untuk kita nak balik akhirat. Tauhid pada Allah, modal kita tauhid pada Allah Ta'ala untuk kita nak balik menghadap Allah, dan istiqamah amal kita. Jadi Allah SWT sebut ayat 14, ulaika, orang yang bersifat seperti tadi. Orang yang bersifat seperti ini akidah dia Rabbunallah, amal dia mengikuti syariat Allah SWT. Mereka ni ashabul jannah, penghuni syurga. Ashabul jannah, pemegang geran syurga. Dan syurga Allah SWT ini khalidina fiha hal muqaddarah. Apabila ditakdirkan dia masuk saja dalam syurga, khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya dalam syurga Allah SWT. Moga Allah pilih kita semua. Berbeza dengan neraka. Neraka ni kalau ada orang masuk dalam neraka, kalau dia tidak jenis kesilapan akidah, ada harapan dia nak tubik. Ada harapan nak tubik. Tapi kalau masuk dalam neraka jenis salah akidah. Salah akidah ni salah kepercayaan, salah rukun iman. Rukun iman ni ada salah mana-mana. Kalau mati dengan salah rukun iman ni, masuk neraka nak tubik tak boleh. Dan rukun iman ni Allah jelaskan terperinci dalam kitab Allah SWT. Nak betul akidah kita, nak betul rukun iman, mengajilah Quran sampai habis. Kerana sini dah lengkap sungguh rukun iman. Sebab tu kalau orang akidah tak mengaji kitab lain, tapi akidah dia mengaji kitab Quran 30 juzuk, sempurna. Amal kena mengaji hadis Nabi, kena mengaji kitab fiqh. Tapi akidah kepercayaan, hak inilah kepercayaan Nabi kita, Quran 30 juzuk. Maka kita nak akidah seperti mana Nabi kita, kita pun mengaji Quran juga. Kerana akidah ni tuan-tuan, orang lain tak boleh nak nampak. Orang lain tak boleh nak nampak kepercayaan dalam iman kita. Tapi Quran dia boleh suluh kepercayaan dalam iman kita. Setelah kita mengaji Quran ni, kalau ada tak kena, Quran suluh lalu dalam. Quran ke suluh. Jadi kalaulah kesalahan dia masuk neraka, jenis kesalahan amal. Akidah tak ada salah, dia ada harapan nak keluar daripada api neraka. Dan apabila dia keluar daripada api neraka, dia masuk ke dalam syurga, mereka ini digelar jahannamiyun, bekas ahli neraka. Akhirnya masuk syurga juga.
Tapi ahli syurga, apabila masuk dalam syurga, dia akan kekal, tak akan keluar buat selama-lama lagi. Semoga kita lah Allah Ta'ala pilih orang itu. Jazaan bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut mereka yang bersifat seperti tadi, mereka menjadi ahli syurga, dia masuk dalam syurga kekal. Syurga ini Allah Ta'ala sebut jazaan, sebagai balasan. Bima kanu ya'malun, terhadap amal yang pernah mereka lakukan. Amal yang mereka buat, yang mana amal yang mereka buat mengikuti peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah balas syurga di akhirat. Allah balas syurga di akhirat. Kemudian ayat 15. Ayat 15 ni juga tabsyir, berita gembira. Berita gembira orang yang dapat ibu bapa yang beriman. Mak ayah dia beriman kepada Allah. Dan dapat pula anak yang mengikuti jejak langkah mak ayah beriman juga, mentauhidkan Allah juga. Dan biasanya ulama tafsir sebut ayat ni mengenai kisah sahabat Nabi lah. Siapa dia? Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada sebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedua-duanya dijamin syurga. Mereka mendapat jaminan syurga. Berkait dengan sahabat Nabi, biasanya ulama tafsir akan sebutlah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, nama dia Abdullah bin Uthman, Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah dia ni beriman. Mak dia nama Salma. Mak dia pun beriman kepada Allah. Abu Bakar sendiri memang sahabat Nabi dijamin syurga. Anak-anak dia beriman belaka. Aisyah, Abdul Rahman, Hafsah, anak-anak dia semua beriman. Jadi mak ayah beriman, zuriat dia pun beriman. Dan ni ulama tafsir sebut satu-satunya ada kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada pada sahabat lain. Ali bin Abi Talib, dia ahli syurga. Manakala ayah dia Abu Talib ahli neraka. Sama-sama semasa dunia, tidak sama di akhirat tempat duduk dia. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, mak ayah dia beriman, anak-anak dia beriman. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami beri pesanan, kami beri wasiat yang sungguh-sungguh kepada jenis manusia, biwalidayhi ihsana, supaya berbuat baik kepada ibu bapa dia sungguh-sungguh. Kena buat baik sungguh-sungguh ke mak ayah. Ihsana sini ni masdar. Ahsinu biwalidayhi ihsana, buatlah baik kepada kedua ibu bapa sungguh-sungguh. Masdar ni nak beri makna takkid, sungguh-sungguh nak baik ke mak ayah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, nak kata apabila mak ayah suruh sesuatu, dia kata tak boleh dah, sah kau nak jerekoh, nak marah, tak boleh. Cuma dalam surah Luqman umpamanya, kalau mak ayah suruh perkara syirik kepada Allah, tak boleh nak taat, tapi tetap kena buat baik ke dia. Tetap kena buat baik kepada dia. Kita besar mana pakat, mak ayah kita suruh taat. Lagi-lagi perkara tu betul dengan agama pula. Taat kepada mak ayah kita, buat baik kepada dia. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita belakang mengaji Quran ni, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiat, kami bagi pesanan sungguh-sungguh kepada manusia, buat baik sungguh-sungguh kepada kedua ibu bapa dia. Sungguh-sungguh kena buat baik kerana apa? Kerana hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Ibunya mengandungkannya kurha dengan susah payah. Wa wada'atuhu kurha, dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandung, dalam kandungan duk tanggung anak ni susah payah. Mak tu nak melahirkan pula sakit pula, susah payah pula.
Mengandung ni 9 bulan. Ada yang mengandung 6 bulan melahirkan anak. Ada yang mengandung 7 bulan. Ada yang mengandung 8 bulan. Tapi kalau lahir 6 bulan tu boleh jadi orang dah. Boleh dah, boleh. Dalam tempoh 6 bulan paling kurang. Jadi mengandung dan beranak dengan susah payah dialami oleh ibu. Mengandung, beranak dengan susah payah ni dilalui dan dialami oleh mak. Tidak dilalui oleh bapa. Tidak dilalui oleh bapa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan mula mengandung, masa mengandung. Masa mengandungnya wa fisaluhu dan masa menceraikan susu. Sapih. Pisah pek. Masa mengandung dan masa menceraikan susu ni nak pisah daripada menyusu dengan mak, tempohnya berapa lama? 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan. Maknanya kalulah mengandung tu 6 bulan, menyusu 2 tahun genap. Kalau mengandung 6 bulan, beranak, menyusu tu, tempoh menyusu 2 tahun genap. Maknanya tempoh sini ni wahamluhu wa fisaluhu ni daripada mengandung sehingga pisah susu. Maknanya kalau 6 bulan mengandung dan beranak, menyusu 2 tahun genap. Kalau mengandung 7 bulan, menyusu 23 bulan genap. 23 bulan genap. Kalau mengandung 9 bulan, kena menyusu 21 bulan genap. Ini hak bagi bayi, ataupun tuntutan terbaik yang patut disempurnakan oleh ibu kepada anaknya. Ni mengandung dan pisah susu 30 bulan seperti tadi. Maka anak tadi pun hiduplah. Hiduplah anak tadi dibimbing dengan baik oleh mak ayah dia. Jadi semua keadaan ini anak kena faham. Lelaki ke, sama ada perempuan ke, dia seperti inilah ditanggung oleh ibu dia. Mengandung mak dia melahirkan dia, tempoh mak dia, hak tadi kita sebut tadi, inilah tempoh yang ditanggung oleh mak dia, oleh ibu dia. Ayah pula, ayah agak apa ayah? Ayah pula sebagai penaung tuan-tuan. Ayah pula sebagai penguat kepada ibu tadi. Susah payah mak mengandung, melahirkan anak, menyusukan anak. Ayah pula susah lain. Ayah pula segala kerja-kerja nak cari rezeki, nak uwi makan ke mak ke anak ni, ayah kena buat. Ayah kena sediakan tempat tinggal, buat rumah, cari makan dan lain-lain. Hak tu ayah tanggung. Jadi ayah ni tanggungjawab dia sebagai pelindung. Sebagai pelindung ayah. Ibu kena fikir anak, ayah kena fikir rumah, kena fikir makan minum. Jadi kedua-dua ini, mak ayah ini sangat berjasa kepada anak-anak mereka. Sebab itulah anak kena taat, kena buat baik kepada mak ayah. Sebab jasa ibu dan ayah. Dan kita kena ingat tuan-tuan, lebih berjasa lagi daripada kedua mak ayah kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nak taat pada ayah, nak taat pada mak sehingga deraka ke Tuhan tak boleh. Kerana Allah lebih berjasa lagi. Jasa Allah daripada tak ada kita, dia buat kita. Jasa Allah SWT kepada kita, dia jaga kita, dia bagi rezeki pada kita. Dia pelihara kita hak sebenar-benar. Jasa Allah SWT ini dia lebih besar daripada jasa mak ayah. Sebab itulah orang kafir pun ada dia tahu kena baik ke mak ayah. Kalau buat jahat ke mak ayah ni teruk benar.
Pasal jasa mak ayah tadi, kena rayak ke dia, jasa Allah lebih besar lagi. Tuhan yang cipta kamu. Kamu kena beriman, kena mentauhidkan dia. Jadi anak tadi besarlah dia, dibimbing dengan baik oleh mak dia, oleh ayah dia, hatta idza balagha ashuddah, sehinggalah dia sampai kepada tempoh cukup matang. Dah sampai baligh dia panggil. Masa dewasa. Sehinggalah dia sampai masa dewasa dia, masa baligh dia, masa matang dia. Lebih kurang 14-15 tahun ni masa baligh. Dah. Dia ada dua perkara. Dikira orang ni mukallaf, dibebankan dengan hukum syariat. Aqilun balighun, dia berakal, tidak gila, dan dia baligh, cukup umur, maka dibebankan hukum kepada dia, mukallaf. Maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia akan ada balasan dah di akhirat kelak. Ni. Jadi apabila dia sampai umur baligh dia, umur masa dewasa dia, hingga sampai umur dewasa dia, dibimbing oleh mak ayah dia. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala sebut wa balagha arba'ina sanah. Lebih-lebih lagi apabila dia telah sampai kepada umur 40 tahun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut umur 40 tahun ni tuan-tuan, tahap kemuncak kematangan satu orang. Ni tahap kemuncak 40 tahun. 40 tahun ni dia mikir pun matang. Sebab pengalaman hidup yang dia lalui tak serupa dengan hak muda tu. Dia biasa-biasanya di kalangan para nabi dilatih umur 40 tahun. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umur 40 tahun dilantik menjadi nabi. Tapi tidak semua begitu. Ulama tafsir sebut ada nabi sebelum umur 40 tahun telah dilantik menjadi nabi. Disebut dalam kitab tafsir, Nabi Yusuf alaihissalam dilantik menjadi nabi umur 18. Nabi Isa pun dilantik menjadi nabi sebelum umur 40 tahun. Tapi kebiasaannya para nabi ni dilantik pada kemuncak mata dia, umur 40 tahun. Dia umur 40 tahun ni tuan-tuan. Disebut dalam kitab, ditulis dalam kitab, bila umur satu orang 40 tahun, dia ni tidak boleh buat banyak baik dari buruk. Umur dia 40 tahun tu dia buat jahat banyak, baik itu sikit lagi. Umur 40 tahun dah. Maka disebut orang itu sedang merancang untuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ditulis dalam kitab. Umur 40 tahun hak baik itu sikit, hak jahat tu mengatasi lagi. Dia ni sedang menempah tepat ke neraka Allah. Jadi bahaya. Umur 40 tahun ni umur untuk berubah manusia. Kalau nak berubah masa ni lah. Boleh jadi sebelum tu dia muda, dia hanyut dengan saing-saing dengan suasana dia ada waktu hanyut. Tapi apabila mula umur 40 tahun ni, dia sudah dekat masa dia untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah pada nabi kita. Nabi kita dilantik menjadi nabi umur 40 tahun. Mula dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mula Allah turunkan wahyu, 63 nabi wafat. Dia umur umat Nabi lebih kurang 60-70 tahun saja tuan-tuan. Apabila masuk umur 40 ni, dekat nak pergi menghadap Allah Ta'ala tu lebih dekat berbanding umur yang telah kita habiskan. Maka umur 40 tahun ini kita kena buat persiapan sungguh-sungguh. Nak berubah masa ni lah. Jadi bila umur dia ni 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sampai kemuncak mata dia berdoa. Dia berdoa pada Allah ni. Dan doa ni kita boleh hafal dan kita boleh baca. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, bagilah taufik. Auzi'ni ni waffiqni. Bukalah taufik ni, buka pintu hatiku ya Allah. Alhimni, bagilah ilham kepada saya ya Allah. Auzi'ni, bagilah kemudahan kepada saya.
an ashkura ni'mataka, agar aku pandai bersyukur, agar saya ni pandai bersyukur atas nikmat yang engkau kurniakan, allati an'amta, di atas nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Jadi sini ni nak bersyukur kepada Allah SWT kena minta dengan Allah. Nak bersyukur, nak berterima kasih kepada Allah ni kena minta kepada Allah. Cara macam mana ya Allah nak bersyukur? Biarlah Allah Ta'ala jadikan kita ni pandai berterima kasih, reti berterima kasih. Kadang-kadang orang ni ada nak bersyukur, duk main nak syukur pada Allah Ta'ala. Dia kalau sebut mengenai syukur pun faham syukur ni lagu mana hak sebenar syukur. Tapi nak syukur tu tak boleh. Nak bersyukur faham bersyukur tu lagu mana, tapi nak bersyukur tak boleh. Jadi minta kepada Allah SWT, wahai Allah, bagi taufik kepada saya, bagi kemudahan kepada saya, supaya saya ni pandai bersyukur atas nikmat yang engkau kurniakan kepada saya, wahai Allah. Minta doa dengan Tuhan. Syukur ni tuan-tuan, hak paling ringan sekali kita berterima kasih, kita sebut alhamdulillah. Hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi semaya sehingga bekak kaki. Semaya Nabi, taat Nabi kepada Allah, tanda dia berterima kasih kepada Allah SWT. Taat kepada Allah Ta'ala ni tanda berterima kasih kepada Allah. Wa ala walidayya, dan nikmat yang engkau beri juga kepada kedua ibu bapaku. Nikmat yang engkau beri juga kepada kedua ibu bapaku. Nikmat iman yang engkau bagi, nikmat kasih sayang, nikmat tanggungjawab, takwa yang engkau bagi kepada mak ayah aku, sehingga mereka boleh didik aku pun jadi beriman juga. Supaya aku bersyukur, wahai Allah, nikmat yang kau bagi pada aku dan nikmat yang kau bagi kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan bagi taufik kepadaku juga ya Allah, bagi ilham yang kepadaku juga ya Allah, untuk aku melakukan amal soleh yang engkau terima. Amal soleh, buat amal yang soleh, lepas tu Allah terima amal soleh tadi. Kita minta dengan Allah. Sini pun auzi'ni waffiqni, bagi taufik kepada saya wahai Allah, bagi ilham kepada saya ya Allah, untuk saya melakukan amal soleh yang menepati sunnah syariat yang engkau terima amal tadi, makbul. Kadang-kadang kita buat amal, kita berasa soleh dah amal kita tadi, bagi pihak kita, bagi pihak Allah, Allah tak terima. Allah tak terima amal tadi. Letih kita, letih kita tuan-tuan. Ini bekal kita nak bawa pergi akhirat, tahu-tahu Allah tak terima. Jadi kita minta doa pada Allah SWT supaya waffiqni, bagi juga taufik kepada saya, an a'mala salihan tardah, untuk saya buat amal soleh yang engkau makbul wahai Allah. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan binalah kebaikan, tarbiyahlah kepada zuriat-zuriatku wahai Allah. Tarbiyah, binalah kebaikan, aslih li, islahlah, binalah kebaikan juga kepada zuriat saya wahai Allah, supaya dia menjadi hamba yang beriman juga, hamba yang jaga agama juga, yang taat kepada perintah engkau juga. Mak ayah saya sendiri dan zuriat-zuriat saya. Inni tubtu ilaik, sungguhnya aku wahai Allah, tubtu ilaik, bertaubat kepada engkau sekarang ni. Sungguhnya aku bertaubat kepada engkau sekarang ini wahai Allah. Jadi ditulis oleh ulama tafsir, umur 40 tahun ni tuan-tuan kena tajdid taubat, kena perbaharui taubat kita. Taubat ni kena sentiasa. Taubat ni tuan-tuan, amalan yang kita buat untuk mengosongkan dari dosa, biar kita pergi akhirat dosa tak ada, bawa pahala saja. Itulah taubat. Taubat ni apa dia?
kembali untuk mengikuti syariat engkau sepenuh-penuhnya. Itulah taubat. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini minal muslimin, daripada golongan yang menyerah diri. Ya, tunduk patuh kepada segala arahan engkau, yang meninggalkan segala larangan engkau. Maknanya inni minal muslimin, itulah orang yang menyerah diri, dia boleh tunduk patuh kepada segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, setelah sabit doa seperti ini, dan doa ni kita pakai hafalah tuan-tuan, kita boleh baca. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ada sebutlah, Sayyidina Umar, aku tak fikir tetap Allah terima kau tak terima doa aku. Yang aku fikir, yang aku nak sungguhnya, biar Allah beri taufik kepada aku berdoa. Biar Allah Ta'ala buka pintu hati, boleh berdoa dengan Tuhan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Umpama doa ni, kita biar boleh tak ada tangan, biar boleh minta dengan Tuhan. Apabila Allah Ta'ala beri taufik untuk berdoa tu, Allah nak makbul lah tu. Duk berdoa sama minta nak syurga firdaus, nak minta selamat daripada azab api neraka. Apabila Allah Ta'ala beri taufik untuk berdoa tu, tanda Allah nak bagi. Jadi lah ni biar kita boleh berdoa sama dengan Tuhan. Biar kita boleh berdoa. Jadi setelah sabit doa seperti ni kita telah baca, ulaika, Allah Ta'ala sebut orang yang bersifat seperti tadi, alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, orang yang aku terima daripada mereka yang terbaik daripada amal yang telah mereka buat. Yang terbaik, amal yang terbaik. Amal terbaik ni amal apa tuan-tuan? Amal yang ada pahala, dipanggil amal terbaik. Dan dalam amal yang ada pahala, amal terbaik ni, satunya amal fardu, yang keduanya amal sunnah. Harus tak masuk. Harus ni kalau tak buat pun tak apa, kalau tinggal pun tak dosa, kalau buat pun tak ada pahala. Itu harus. Jadi perkara harus ni jangan banyak sangat. Buat biar amal yang terbaik. Hak besar kali pahala amal fardu. Hak ni memang wajib, tak boleh tinggal. Untuk menampung amal fardu tadi, amal sunnah yang berpahala juga. Jadi Allah Ta'ala sebut mereka orang bersifat seperti tadi, yang aku terima, yang kami terima daripada mereka yang terbaik daripada amal yang telah mereka buat. Jadi ini tabiat dia. Tabiat dia buat amal soleh, taat pada Allah. Tapi kadang-kadang orang ni baik, kadang-kadang ada benda tak kena, salah. Bab manusia kan, salah lah situ ni, tersalah. Jadi Allah Ta'ala sebut wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami bersedia maafkan terhadap kesalahan yang berlaku pada mereka. Kadang-kadang salah, wan orang ni gini, biasa dia tidak pernah lagu ni, dia baik dengan orang ni. Tiba-tiba hari ni jadi tak kena lagu mana, nak nampak kasar sikit. Salah sebab perangai dia, tabiat dia bukan lagu tu. Jadi kadang-kadang tersalah sebab dia manusia biasa. Allah Ta'ala sebut wa natajawazu an sayyiatihim, dan kami ampunkan, kami sedia maafkan terhadap kesalahan yang berlaku pada mereka. Kerana kadang-kadang saja berlaku. Apabila mereka mati, akan dimasukkan mereka ni, Allah Ta'ala sebut fi ashabil jannah. Bila mereka mati, akan dimasukkan mereka ini dalam kalangan penghuni syurga. Penghuni syurga yang tetap. Siapa dia penghuni syurga ni? Penghuni syurga ni terdiri daripada kalangan para anbiya, terdiri daripada kalangan para sahabat Nabi, terdiri daripada kalangan awliya, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ni, tengoklah kita, serupa ke dengan mereka ni? Boleh ke nak serupa dengan para anbiya ni? Boleh. Kita belajar kitab Allah Subhanahu wa taala, kita belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beramal ikut Nabi kita. Hak Nabi kita buat, kita buat. Hak Nabi kita tak ada buat, kita tinggal belaka. Sebab amalan yang Nabi kita tunjuk tu sempurna belaka dah. Tidak ada perlu takut tambah dah dalam amalan yang diajarkan oleh Nabi kita.
Supaya itulah amalan Nabi kita ajar, supaya tu kita buat. Seumpama Nabi kita ni kepala kereta api, duk depan sekali baginda dan para sahabat. Kita ni robok belakang-belakang sakut. Apabila kita serupa dengan Nabi kita, seolah-olah kita duduk atas rel yang sama. Nabi kita masuk ke syurga, ke mana-mana je akan masuk dengan kita sekali. Pasal serupa dengan Nabi. Sebab itulah, kalau nak kita juga termasuk, kena cari, kena ikut amalan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada sidqi. Inilah janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazi kanu yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Ini janji yang benar daripada Allah. Allah sekali-kali tidak akan mungkiri janji dia. Dikit sebanyak yang kita baca ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan kita dapat hayati dalam kehidupan kita, tertadabburlah kita Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita belajar sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.